الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid, yang berbahagia ahli-ahli jawatan kuasanya, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para alim ulama tempatan, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita sekali lagi berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, lalu saya datang kemari dan tuan-tuan pun diberi kesempatan untuk ada di dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita mengabadikan masa yang ada pada kita ni antara maghrib dan isyak dengan kita membaca kitab kita ni. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak ilmu pengetahuan, dapat kita memiliki akidah yang diterima oleh Allah, dan dengan itu kita harapkan ibadah-ibadah kita juga diterima oleh Allah. Kerana pokoknya, pangkalnya akidah kita nak diterima Allah dulu. Kerana bila kita mati esok, perkara yang pertama yang ditanya Allah ialah tentang akidah. Bila akidah lulus, akidah beres, akidah diterima, baru dinilai ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau akidah tak diterima, langsung ditengok Tuhan pun tidak ibadah-ibadah kita yang lain. Semua reject belaka. Jadi mudah-mudahan kita faham nanti apa yang kita baca, dan kita berakidah dengannya, beriman dengannya, dan dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-hamba Allah yang sebenarnya, supaya dapat kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita baca muka surat berapa? Saya dah hilang ni. Berapa? 78. Patut tak jumpa, ini baru 8, sudah 85. Dah lepas 78. Tajuk baru. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Ini dah rukun yang ketiga lah kita ni. Pertama, beriman dengan Allah. Kedua, beriman dengan para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi lain, Rasul lain. Apa bezanya? Nanti akan kita bicara insyaAllah. Rukun iman yang ketiga ialah beriman kepada para Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah. Nabi yang Rasul itu siapa pilihnya? Allah Ta'ala. Bukan main angkat-angkat tangan, bukan main undi, bukan. Tak ada ballot box, tak ada. Allah yang memilihnya. Kamu suka ke tak suka ke, terimalah. Itulah dia pilihan Allah Ta'ala. Sebab kalau mereka menolak pun, orang tu tetap juga menjadi Nabi dan Rasul. Seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diterima oleh semua orang kecuali orang Yahudi tak nak menerima Nabi Isa. Mereka hanya menerima setakat Nabi Musa saja. Nabi Isa dan Nabi Muhammad mereka tak terima. Tapi adakah dia turun pangkat? Adakah dia buang jadi Nabi? Tak, dia tetap juga Nabi, tetap juga Rasul. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak diterima oleh orang Yahudi dan tidak diterima oleh orang Nasrani. Kerana apa? Kerana mereka hendakkan Nabi Muhammad tu ataupun Rasul yang akhir tu dari kalangan Bani Israel. Bila dia tahu mereka ni Nabi Muhammad yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mereka tolak kenabian Muhammad dan juga kerasulannya. Baik, itu dia ya. Allah yang memilih mereka. Artinya beriman kepada Nabi dan para Rasul yang disebut di dalam Al-Quran dan yang tidak disebut. Nabi itu banyak tapi tak disebut dalam Quran setengah daripadanya. Nabi itu segeti 2 laksa 4,000. Itu banyaknya. Segeti berapa? 100,000. Bukan daun segeti tu ya. Segeti itu 100,000. 2 laksa berapa? 20,000. Bukan 2 pinggan laksa. 20,000. 4,000 lah. Maknanya berapa Nabi tu? 124,000. Itu kata ulama. Yang sebenarnya Allah sahaja yang tahu. Ya, ulama-ulama dahulu sudah menetapkan bahawa Nabi itu bilangannya 124,000. Ya. Tapi dalam Quran tak ada sebut pun. Tak ada sebut 124,000. Senang kalau menyebutnya, tak terapai kita pun ya. Tapi kena kita yakin, kena beriman dengannya bahawa Nabi-Nabi itu adalah manusia-manusia yang Allah lantik. Allah yang lantik, bukan orang yang lantik ya. Yang disebut nama-nama mereka dan tidak diketahui dengan sebenarnya kecuali Allah sahaja yang tahu. Ya, firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dan sesungguhnya kami telah utuskan para rasul sebelum kau, wahai Muhammad. Sebelum kamu ni ada rasul-rasul lagi yang Allah utuskan. Setengahnya kami telah ceritakan kepada engkau dan setengahnya kami tidak ceritakan kepada engkau. Tapi kamu wajib beriman dengan mereka ya. Sama ada akan diceritakan atau tidak, kita wajib beriman bahawa ada manusia-manusia yang Allah utuskan pada tiap-tiap umat untuk menyeru manusia supaya menyembah Allah. Itu dipanggil rasul ataupun nabi. Setengah disebut namanya, setengah tidak disebut namanya. Yang disebut namanya dalam Quran ada berapa? 25 orang rasul. Itu ada namanya dalam Quran. Ya, ada juga nama-nama lain yang bukan rasul, disebut juga namanya dalam Al-Quran. Dan firman-Nya lagi, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa im min ummatin illa khala fiha nazir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada pada mereka seorang pemberi peringatan. Illa nazir, melainkan adalah yang diberi peringatan, memberi khabar yang menakutkan. Tugas Nabi itu ada 2, basyirah wa nazira, memberi berita gembira dan juga memberi peringatan kepada mereka yang ingkar. Lagi firman-Nya, walikulli ummatin rasul, walikulli ummatin rasul, dan bagi tiap-tiap umat itu ada seorang rasul. Semua umat itu ada rasul. Kalau tak ada, dia mengambil syariat rasul sebelumnya tu ya. Kalau dia tak ada rasul, kalau tak ada yang syariat, ada rasul yang diberi syariat, ada rasul yang tidak diberi syariat. Kalau yang tidak ada syariat tu, dia ambil syariat rasul yang sebelumnya tu. Tapi zaman itulah ya. Yang disebut dalam Quran ada 25 para rasul dan para nabi, dan rasul yang disebut dalam Al-Quran ada 25. Bukan nak dihafal ni, tak payah hafal nak apa. Cuma kita kena kesan, kena kenal. Bila sebut nama ni, dia rasul ke tak? Ya? Kalau kita betul kena ini rasul, ini bukan, ini rasul, ini bukan, sah lah tu ya. Bila sebut umpamanya Sulaiman, rasul ke tak? Rasul. Betul lah tu ya. Ayub, rasul ke tak? Rasul tu, sah lah tu ya. If you can identify, that means your fardu ain is beres already.
Nak identify je, bukan mesti hafal dah. Tapi kalau hafal elok lah, bukan salah hafal ya, hafal lah. Tapi bukan wajib kita menghafal nama-nama 25 Rasul tu. Ya, iaitu yang pertama Adam, yang kedua Idris, yang ketiga Nuh, yang keempat Saleh, bukan Saleh ya, Saleh. Dia kena ajar Jawi baru betul, Saleh. Kalau Rumi tu Saleh tau. Yang kelima Ibrahim, bukan Ibrahim, Ibrahim ya. Yang keenam Hud, yang ketujuh Lut, Lut ta ujung tu, lam wa ta ya, Lut. Yang ke-8 Yunus, yang ke-9 Ismail, ain tu ya, Ismail bukan Ismail, Ismail. Yang ke-10 Ishaq, yang ke-11 Yaqub, qaf tu ya, bukan kaf ya, qaf. Yang ke-12 Yusuf, yang ke-13 Ayub. Ada sabdu pada ya tu, Ayub ya, bukan Ayub. Yang ke-14 Syuaib, ya. Yang ke-15 Musa, yang ke-16 Harun, yang ke-17 Al-Yasa'. Dalam kitab lain betul Il-Yasa', boleh, dua-dua boleh. Al-Yasa' pun boleh, Il-Yasa' pun boleh ya. Yang ke-18 Zulkifli, yang ke-19 Daud, yang ke-20 Zakaria, yang ke-21 Sulaiman, yang ke-22 Ilyas, yang ke-23 Yahya, yang ke-24 Isa, bukan Isa ya, Isa, ain sin, ya tak ada titik, Isa. Yang ke-25 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh hafal lah, tak boleh hafal pun tak apa, kenal dah tu. Isa Rasul ke bukan? Rasul. Okeylah tu ya. Yahya Rasul ke bukan? Rasul. Okeylah tu. Ibrahim Rasul ke bukan? Rasul. Okeylah tu. Razak Rasul ke bukan? Bukan. Okey. Betul tu ya. Tu dia. 18 orang daripada mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah, dalam satu ayat aja, bukan satu ayat pun, dalam satu surah ya. Ada 18 nama Rasul yang disebut. Ya, iaitu wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Tadi kau nampak? Kali lagi baca. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Lagi wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wa Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ya, dalam 4 ayat saja, 83 hingga 86 surah Al-An'am ya. Mula-mula disebut namanya apa? Ibrahim, itu yang pertama. Yang kedua disebut apa? Ishaq, itu yang kedua. Yang ketiga Yaqub. Yang keempat Nuh. Yang kelima Dawud. Yang keenam Sulaiman. Yang ketujuh Ayyub. Yang ke-8 Yusuf. Yang ke-9 Musa. Yang ke-10 Harun. Yang ke-11 Zakaria. Yang ke-12 Yahya. Yang ke-13 Isa. Yang ke-14 Ilyas. Yang ke-15 Ismail. Yang ke-16 Ilyasa ya, Ilyasa. Yang ke-17 Yunus. Yang ke-18 Lut. Itu nabi-nabi atau rasul-rasul yang disebut dalam Quran dalam surah Al-An'am ayat 83 hingga 86. Cuma baca tu biarlah betul-betul ya. Jangan salah sebut pula ya. Ibrahim. Lagi apa?
Ishaq, jangan Sahaq aja ya. Ishaq. Lagi Yaqub, jangan Yakub. Orang Melayu Yakub. Ini Yaqub. Lagi Nuh, Nabi Nuh tu, Nuhan tu Nuh lah ya. Sini ayat ikut struktur ayat tu Nuhan, tapi namanya Nuh sebenarnya ya. Kemudian Daud, Sulaiman, Ayyub, bukan Ayub ya, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, wa Zakaria, Zakaria namanya, Yahya, Isa, Ilyas. Jangan Alias ya, Ilyas. Lagi Ismail, lagi wal Ilyasa, tak ada wal ya, Ilyasa, wa tu tak ada, wa tu dan. Ilyasa atau Alyasa, tapi sebenarnya Ilyasa. Yunus, Lutan tu Lut, Nabi Lut. Dan semuanya itu adalah yang utama, Rasul yang utama, yang Allah jadikan di alam ini ya. Tengok muka sebelah ya. Ada berapa? Lagi apa? Ada lagi ayat Quran yang menandakan nama Rasul-Rasul lagi. Dan beberapa orang yang lain disebut dalam ayat-ayat yang berikut. Kadang-kadang dia repetition, ada di repeatnya, diulang-ulangnya. Setengah tu nama baru ya. Lagi ini surah Hud disebut apa? Wa ila adin aqahum huda qala ya qaumi ibudullah. Kemudian dalam surah Hud lagi ayat 61, tadi ayat 50. Wa ila samuda aqahum salihah qala ya qaumi ibudullah. Lebih kurang sama aja ya. Dan pada kaum Samud, dia dipanggil ataupun diutuskan Nabi Soleh. Kaum Samud Nabi Soleh, kaum Ad Nabi apa? Ingat ni apa ni? Kaum Ad Nabi apa? Nabi Hud. Kaum Ad Nabi Hud, kaum Samud Nabi Soleh. Ingat Samud Soleh lebih kurang sama ya. Samud Soleh, yang ni Ad Hud, tak ada sama lah. Tapi kena ingat lah. Tapi Samud dengan Soleh tu boleh ingat tak? Nabinya Samud, kaumnya Samud, nabinya Soleh. Nabi Soleh. Nabinya Hud, kaumnya Ad ya, kaum Ad. Apa? Nabi Hud. Kemudian wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullah. Betul-betul sebut qaumi ibudullah, jangan qaumi ibudullah. Kadang-kadang ada kita tengok orang baca macam tu tu. Mi tu jadi ma', qaumi ibudullah ni ya. Siratal ladzi katanya ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan nyolak mata tengok saya ya, bukan tuan-tuan ni, orang lain ya. Ini tak ada. Kadang dia macam itu, kena sebut betul-betul ya. Hum bukannya hom, kum bukannya kom ya. Ya qaumi ibudullah ya. Kemudian wa ila madyana akhahum syu'aiba, Syu'aib namanya Syu'aib ya. Qala ya qaumi ibudullah, jangan ma' ya, qaumi ibudullah. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Jangan Ibrahim, tak ada Ibrahim, Ibrahim ya. Ra data ra, bukan ra data ra ya. Jangan pula Ar-Rahmanir Rahim, kena tak maunya, bukannya Rahim ya, Rahim. Ini ngaji tajwid belum pergi malam tu. Ya, tapi sudah tertembung tu apa namanya, disebut jugalah ya. Ibrahim wa ala Imran, bukan Imran ya, Imran. Wa ala Imran alal alamin. Kemudian dalam surah Al-Anbiya disebut pula Nabi Ismail, Idris dan Zulkifli ya. Wa Ismail wa Idris wa Zulkif kullum minas sabirin. Ya, sabarnya mereka itu, yaitu siapa? Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli. Yang terkenal dengan sabarnya siapa? Ismail ya lah. Bacalah sejarah Nabi Ismail, cukup sabar, dia pun khabar ya. Kamu akan lihat aku dari golongan yang sabar ya.
if'al ma tu'mar, kata dia Nabi Ismail ngabur pada ayahnya. Nabi apa? Ayah Nabi Ismail apa? Ya, Nabi Ibrahim. Buatlah apa yang diperintahkan kepada kamu, ya. Inni insya-Allah dah lupa saya apa ayatnya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kata Nabi Ismail, ya. Nanti kamu akan lihat aku ni dari golongan orang yang sabar, kata Nabi Ismail. Kalau kita lalu kan tak pernah jumpa dengan ayah kita, tiba-tiba dah besar kopi ni baru jumpa. Lepas tu 3-4 hari ayah tu pula ngabur berarti. Aku mimpi malam disuruh Tuhan nyembelih kamu, macam. Baru jumpa tu baru nak kenal. Baru sayang benar. Allah perintahkan aku suruh sembelih kamu, aku mimpi 4 malam turut-turut, kata. Ya. Maza taro, apa kamu lihat, macam mana kamu tengok aku ni, kau ni, kata dia. Apa pendapat kamu? Gitulah lebih kurang. Kalau kita dikabur dari ayah kita betul macam mana? Oh, kamu biarkan aku daripada kecil sampai besar, kamu tak bagi makan, kamu tak bagi belanja, kamu tak bagi apa-apa. Ini hari aku dah besar, apa ni kamu nak nyembelih aku? Ini tak. Itu kalau saya lah, tuan-tuan tak kau, ya. Ini tak kena. Tapi apa kata Nabi Ismail? Buatlah apa yang diperintahkan Allah kepada kamu, ya. Kamu akan lihat aku insya-Allah menjadi orang yang dari golongan orang yang sabar, kata. Itu Nabi, ya. Itu baru dikatakan sini apa? Nabi Ismail tu minas sabirin, kullum minas sabirin, semuanya itu sabar. Idris pun sabar, Ismail pun sabar, Zulkifli pun sabar. Kena baca riwayat dia malah, ya. Lagi apa? Akhirnya Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dalam suratul Fath, ya. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, mereka-mereka yang nak bersama dengan dia bersangatan kerasnya terhadap orang-orang kafir, ya. Ruhama'u bainahum, sangat kasih sayang sesama mereka. Itu orang yang beriman, ya. Okey. Itu ayat-ayat yang membuktikan bahawa nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul tu ada terdapat di dalam Al-Quranul Karim, ya. Baik. Kita wajib beriman dengan kenabian dan kerasulan mereka secara terperinci. Kena belajar oleh riwayat hidup yang 25 orang Nabi ni, ya. Sekurang-kurangnya dia punya summarize tu kita dah tahu. Ya, Nabi Idris macam ini, Nabi Nuh macam ini, Nabi Hud macam ini, Nabi Ayub macam ini, ya. Kena tahulah, ya. Kena tahu sikit sebanyak, bukan detail benar, tapi nak tahulah riwayat-riwayat mereka. Umpamanya kalau ditanya siapa Nabi yang masuk dalam perut ikan, apa jawab? Nabi Yunus. Siapa nama Nabi yang sangat kuat sakitnya, menderita kesakitan? Nabi Ayub. Siapa nama Nabi yang diberi mukjizat terbelah laut tu boleh jadi jambatan? Nabi Musa. Siapa nama Rasul yang boleh mengubat penyakit-penyakit? Udah. Siapa? Digigit sapunya mata yang buta boleh jadi celik. Diurutnya kaki orang yang lumpuh boleh bangkit. Nabi apa? Nabi Isa. Ya. Dan nak tahulah sikit sebanyak kehidupannya, bacalah kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran, ada bukunya. Di Manjung ni tak ada ke jual? Ada, carilah. Kalau tak dapat, nak cari di mana? Di mana nak cari? Cari kampung, ada lah insyaAllah, ya. Cerita-cerita Nabi di dalam Al-Quran ada di kampung. Datanglah, ya. Jenuh Ilan ni, tak ada kita datang pun. Ya. Itu dia. Kita wajib beriman dengan kenabian dan kerasulan mereka itu secara terperinci, tahu? Dalam arti kata sekiranya disebut seorang nabi atau seorang rasul, kita tidak mengingkari kenabian dan kerasulannya. Itu yang pertama. Kena terima, dan kena mengakui mereka itu sebagai nabi dan rasul. Jangan kita pertikaikan kenabian dan kerasulan mereka.
Sesiapa yang mengingkari kenabian salah seorang daripada mereka atau kerasulannya yang diutus membawa risalah Allah, berarti dia telah kufur. Apa arti kufur? Kufur itu artinya ingkar. Orangnya dipanggil kafir, perbuatannya kufur. Orangnya apa? Kafir. Kafir betul itu. Orangnya kafir. Tapi perbuatannya apa namanya? Kufur. Perbuatan itu perbuatan kufur. Nak apa? Nak kafir ke nak kufur? Nak kafir ke nak kufur? Dua-dua tanda ya. Kafir pun tanda, kufur pun tanda. Ya. Di bawah ada nota kaki itu tentang kufur tu, ada nota kakinya. Adapun si jahil, ia tidak dihukum kafir kecuali apabila ia mengingkari serta mengetahui. Itu ada syarah Bajuri ya. Ada dalam kitab syarah Bajuri. Artinya kalau dia tak tahu ya, dia tak jadi kafir kecuali kalau dia mengingkarinya. Sudah tahu, diingkarinya juga. Baru dia jadi kafir. Ya, kalau dia jahil tidak kafir. Tapi jahilnya ada dua jenis jahil. Satu namanya jahil basit. Satu lagi namanya jahil murakab. Yang murakab ni kafir ke tak? Kafir. Yang murakab tu jahil yang tersusun. Siapa suruh dia jahil? Kerana dia tak ngaji. Siapa suruh dia tak ngaji? Siapa suruh tak ngaji? Tempat saya tak ada orang ngaji. Boleh. Itu bukan jahil murakab namanya. Itu jahil basit. Jahil basit tu artinya dia tidak ada kesempatan untuk mengenal Allah, tak ada kesempatan untuk mengenal Rasul, tak ada kesempatan untuk belajar akidah. Maka orang itu namanya jahil basit. Ada harapan bila ada majlis mengaji dia datang. Bila ada kelas-kelas tentang akidah dia pergi, dia attend. Tak ada dituang. Jahil macam ni tidak tidak kafir kerana dia tak ada peluang. Umpamanya dia duduk di Argentina, mana ada orang belajar ilmu tauhid di Argentina, ada ke? Mana ada? Ronaldo ada lah. Bukan Ronaldo pun tak ada di Argentina. Siapa? Diego Maradona ada lah. Ya? Tak ada langsung. Mana ada orang Islam di Argentina? Yang ada itu kedutaan je. Tak ada yang belajar tidak, mana tahu kan? Ya? Tapi kalau mereka ada kesempatan, mereka belajar, maka ketika itu dia tetap akan hadir dalam majlis-majlis ilmu. Jahil yang macam ini dimaafkan ya. Itu tidak kafir. Tapi kalau ada umpama orang Taman Samudra ni yang ngaji, tengok apa namanya jadualnya ni. Ini jadual ngaji lah. Ada tak alasan mereka tak ada ilmu? Ada tak alasan mereka jahil? Ada alasan tak? Mana ada alasan? Tengok hari-hari ada 2 kali sehari pula tu. Ya. Jadi tak siro juga nak datang. Itu siapa salah? Siapa salah? Sendirilah salah. Jahil macam tu dipanggil jahil apa? Jahil murakab, jahil yang tersusun. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Dia ingat dia tahu sedangkan dia tak tahu. Ya. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu, dia ingat dia tahu tapi sebenarnya dia tak tahu. Itulah lebih kurang ya. Namanya jahil murakab, jahil yang tersusun, bertindih-tindih antara satu sama lain. Adapun para nabi dan rasul yang Allah telah cerita kepada kita, tidak cerita kepada kita, yang Allah tidak cerita kepada kita, dituntut. Dia baca balik. Dia tempat berhenti tu nak betul. Adapun para nabi dan rasul yang Allah tidak cerita kepada kita, dituntut beriman kepada mereka secara ijmal. Mana yang Tuhan tak cerita, dituntut kita ni beriman kepada rasul-rasul tu secara ijmal. Apa tu ijmal? Rangkum-rangkum. Tak payah belajar detailnya, setakat percaya sudah. Itu ijmal ya. Percaya secara rangkum. Tahu rangkum? Ya Allah, dia tak pernah jual dokoyan ke? Ada tak dokoyan rangkum? Longgok-longgok ada tak? Itulah rangkum lah nama yang tu. Ya. Percaya aja dengan rasul dah tu. Ya, secara ijmal. Kita tidak boleh mengatakan seorang itu nabi atau rasul selama mana Allah dan rasulnya tidak menjelaskannya. Kalau Allah tak sebut rasul, jangan kita kata rasul. Kalau Allah sebut, jangan kita tolak pula nafinya. Itu sebab banyak orang Nasrani tu dia jadi kafir. Pasal apa?
Pasal dia mengatakan Nabi Isa tu bukan Rasul tapi apa? Anak Tuhan. Sedangkan Allah tak sebut pun. Ada Allah sebut Nabi Isa anak Tuhan? Tak ada. Allah sebut apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak dia beranak dan tidak diperanakkan. Itu sifat Tuhan. Tak beranak dan tidak diperanakkan. Tiba-tiba kita kata dia anak Tuhan. Mana jadi? Itu yang dia kafir tu. Kecuali bila ada penjelasan dari Allah Ta'ala, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan, di antara Rasul-Rasul yang 25 tu, ada pula yang dilantik Allah menjadi Ulul Azmi. Namanya Ulul Azmi. Artinya yang banyak mengalami ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Ujian-ujian tu kalau kita lah tak tertahan dik kita. Tapi oleh kerana mereka tu Rasul, mereka tu pilihan Allah, mereka boleh menanggung ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Iaitu ada 5 orang yang dilantik sebagai Ulul Azmi. Ulul Azmi daripada golongan Rasul sebagaimana yang disebut oleh ulama sebanyak 5 orang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Nuh alaihissalam, yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Ini 5 orang yang mengalami penderitaan, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lulus ujian-ujian itu, umpamanya Nabi Ibrahim diuji Allah dengan dibakar. Dibakar hidup-hidup, tahu? Siapa lalu dibakar hidup-hidup? Angkat tangan. Pasal apa? Pasal dia menentang menentang Namrud. Pada satu hari Namrud dan tentera-tenteranya, orang-orangnya pergi berkelah di tepi laut kerana cuaca di negeri dia tu sangat panas. Namrud pun berkelah lah dengan tentera-tenteranya di laut. Di mana? Di lumut kelahnya. Di sana berbagai-bagai acara lah dianjurkan oleh Namrud dan orang-orangnya, ada pertandingan ngejual itik, ada pertandingan manjat tiang licin, lagi apa? Ada pertandingan ngempuk dengan apa? Ngempuk dengan bantal. Begitulah. Udah habis pesta tu, mereka pun baliklah ke negeri mereka. Lepas balik tu nak sujud syukur sadangnya. Nak sujud syukur, mereka pun pergi ke kuil dia. Tahu ke kuil? Tempat tokongnya tu. Untuk sujud syukur. Tengok-tengok kepak tengkuknya. Ada yang patah kakinya, ada yang putus tangannya, habis kena empuk-empuk. Tapi yang pelik tu ada pula seekor patung yang tak terusik elok aja. Tak ada terusik langsung. Bila ditanya Namrud, siapa punya kojek ni? Dia pun semua kata ini tak lain Ibrahim punya kojek, Kerana Ibrahim ni terkenal dengan anti patung. Terkenal benar dengan dia, yang anti penyembahan berhala. Lagipun ada orang nampak rupanya Nabi Ibrahim masuk dalam kuil tu, tapi tak nampak dari matanya. Maka dipanggil Nabi Ibrahim. Namrud pun tanya, siapa memecahkan patung-patung dalam kuil ini, ya Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, apa? Kamu tanyalah patung yang besar tu, kan ada kapak tang lehernya tu. Apa jawab Namrud? Kamu ni bingung ke? Bila pula patung tu boleh bercakap? Macam mana nak nanya dia? Bila pula dia boleh berjalan? Mana lalu dia ngepak-ngepakkan tengkuk-tengkuk patung yang lain tu, kata. Mana lalu dia ngapak tengkuk yang lain tu, kata. Kata Nabi Ibrahim, kalau dah kamu tahu dia apa tak lalu yang kamu sembah dia, buat apa? Macam terduduk Namrud. Dia tak boleh jawab dah. Jadi oleh kerana itu, apa? Tak boleh nak dakwa sepatutnya, kan? Kerana dia tak boleh nak jawab. Tapi dia masa itu raja. Raja berkuasa, Orang berkuasa ni apa pun boleh buat, tak? Tarikh patut 2 bulan lagi diawalkan. Ada boleh tak? Supaya dia kena, boleh ke tak? Patutnya sebulan lagi lepas itu dibicarakan, tapi dibicarakan awal sebulan. Dah kena 5 tahun. Pasal apa? Dia berkuasa. Kalau tak salah pun dia kira salah. Kerana orang berkuasa tu dia belum menentukan yang salah boleh tentu tak salah,
Yang tak bersalah boleh ditentukannya bersalah. Begitulah. Maka dia didapati bersalah walaupun sebenarnya dia tak bersalah. Maka dihukum apa? Dihukum bakar hidup-hidup. Maka diumbun api besar-besar lepas tu dia campak kali. Ada panjang ceritanya, tak boleh campak tu sehingga bapak dia campak baru boleh. Tapi tak nak cerita banyak itulah, udah tu. Itu pendek-pendek aja. Dia campak dia pun masuk dalam api. Orang ingat rentung lah Nabi Ibrahim ni. Habis lah Nabi Ibrahim, rentung lah. Tapi rupanya Allah perintahkan api itu jadi sejuk. Qulna, berkata kami, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadi kamu sejuk. Wassalaman ala Ibrahim, kata Allah merintah kepada api itu, wahai api, jadi kamu sejuk dan selamatkan ke atas Ibrahim. Dia dalam api itu macam duduk dalam aircon aja, tak ada rasa apa-apa. Udah habis api itu padam, tengok Nabi Ibrahim tu nyerongin aja. Macam piyuyuk tu nyerongin juga. Macam itulah. Nyerongin aja, tak ada apa-apa. Itu dia. Itu jampi api tu tuan-tuan tau. Kalau ada kena api, jampilah tu. Qulna ya narukuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Tapi nak sebut ala Ibrahim juga, tak boleh ala Razak, tak boleh. Wa salaman ala Ibrahim. Siapa nak neral apa ni, boleh lah. Tunggu Nabi besar-besar masjid ni. Lepas tu baca. Sebelum masuk dalam tu baca. Qulna ya narukuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Lepas tu masuk dalamnya. Tengok apa jadi. Masuklah dalamnya. Tapi akidahnya tidak macam akidah Nabi Ibrahim. Akhlaknya tidak macam akhlak Nabi Ibrahim. Lagi, ibadahnya tidak macam ibadah Nabi Ibrahim. Mung kalau tidak, tahu mung kalau tidak, masuknya orang, keluarnya orang. Ini cerita Nabi Ibrahim. Seronok macamnya tahu. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan bacalah, carilah cerita kisah-kisah Nabi Ibrahim ni. Begitu juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh ni 950 tahun berdakwah. 950 tahun hari-hari berdakwah, menyeru mereka kepada Allah, menyeru mereka supaya jangan menyembah patung. Tapi tak ada siapa yang nak dengarnya. Isteri dan anak-anaknya pun tak nak dengar. Sampai dia ejik-ejik nama Nuh tu. Nuh gila, ye. Kata-kata Nabi gila. Nuh gila, ye. Budak-budak ngajiknya. Nuh gila, ye. Lepas itu dia ngadu dengan Allah. Allah perintahkan pula dia supaya membina sebuah bahtera. Orang patut bahtera buat di mana? Buat di lumut lah, tepi laut. Ini atas bukit Batu Berangkai. Tahu mana bukit Batu Berangkai? Tak tahu, tanya Tuan Haji Razak ni. Tahu lah mana bukit Batu Berangkai. Dekat kampung tu ada bukit namanya Batu Berangkai. Di situ buat bukit, buat bahteranya. Tak gila namanya. Orang buat kapal tepi laut, dia buat atas bukit. Tengok-tengok buat dah siap, tak ada pun banjir. Elok aja. Kapal tu ada lagi di atas tu. Budak-budak mula lah. Bila sakit perut je, manjat kapal Nabi Nuh tu. Apa buatnya? Dia melabur di situ lah. Melabur di situ. Sudahnya tiap-tiap malam dia naik kapal Nabi Nuh tu, melabur di situ. Naik nepu kapal tu. Tahu nepu? Ya Allah, dia pun tak tahu apa benda nepu. Penuh lah kapal tu. Dengan apa? Dengan tahi tu. Penuh. Kebetulan pada masa itu ada wabak berlaku. Penyakit kulit. Berkopin-kopin kulitnya. Macam orang kena puru, tahu? Dan lagi tak tahu apa puru. Puru tu kudih lah, kudih yang besar-besar tu ya. Semua wabak tu, semua orang kena apa tu. Pada satu malam ada seorang orang muda, dia rasa nak berak benar, naik atas kapal tu. Naik atas kapal tu, sedap punya lepas sedap-sedap tu pejam mata, dom, terjatuh. Bila terjatuh, berenang lah. Berenang di mana? Dalam tahi tu berenangnya. Berenang sana.
Entah macam mana dapat dia capainya tepi kapal tu, bolehlah dia menyelamatkan dirinya. Tidaklah dia mati tenggelam dalam tahi tu. Ya. Dia pun bangkit. Keluarlah daripada kapal tu, dia pun pergi basuh badannya, membersihkan dirinya. Esok paginya, udah lepas apa tu, pergilah dia makan roti canai. Tak ada roti canai dalam kitab tu, saya ngabur tu ya. Pergi makan roti canai. Di kedai mana? Sini mana kedai roti canai? Sini. Ada sini, saya ada makan roti canai ni. Pergi makan kedai roti canai tu. Tengok di demo, budak yang malam tadi tu, kulitnya lemun. Tak ada lagi, tahu lemun? Tak ada parut, tak ada kudih, apa tak ada, lemun. Nin aja kulitnya. Dia mau bertanya, semalam kamu kopin-kopin kulit kamu ini dah nin benar ngapa? Ada lah. Dia ngapa? Dia pegang ngapa kan? Ada lah. Ya. Dia mah punya marah. Kambai kabur, kalau tak kabur aku cekik-cekik kata. Nyudahnya dia terpaksa kabur. Malam tadi aku atas kapal Nabi Nuh kata. Aku jatuh dalam tahi tu, bila aku basuh dah hilang penyakit aku kata. Udah penyakit kulit aku hilang kata. Nin aja kulit aku ni. Kamu yang benar kata yang lain tu. Kamu kalau salah siap kata. Yang seorang tu pun ada pula seorang buat cuba. Dia pun ambil cawan ke apa ke, ambil secebok. Apa benda ambilnya? Tahi tu, ambil secebok tahi tu, itu sapu kulitnya. Bila sapu-sapu tengah hilang, ye weh, kata dia mengabur dengan kawannya lain. Ye weh, tengok aku dah hilang dah. Ye kan, dia pun berambat dah. Ngambil apa? Ngambil tahi tu, berambat. Habis tu, berita itu sampai ke satu kampung, ya. Habis taman itu, taman samudra habis. Taman apa ya? Sudahnya apa? Masing-masing ngambil tahi dari kapal tu. Nyudahnya kopi ni, tahu ni? Kopi ni, apa ni? Apa ni? Ngikir tahi tu. Ini dia kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menajiskan kapal Nabi Nuh, akhirnya mereka juga yang menyucikan balik. Akhirnya bersihlah kapal Nabi Nuh tu. Tak ada lagi penuh dengan tahi ya. Itu cerita Nabi Nuh. Akhirnya baru Allah datangkan hujan ya. Bila hujan tenggelamlah siapa-siapa yang tak beriman habis tenggelam. Orang yang beriman dengan Nabi Nuh selamat naik atas kapal ya. Sehinggalah kapal itu mendarat di satu bukit, namanya bukit apa? Bukit Judi nama bukit tu. Bukan dia main judi ya. Nama bukit tu Bukit Judi. Selamatlah orang yang beriman. Lebih kurang 40 keluarga selamatnya. 40 keluarga berapa orang? Lebih kurang 80 hingga 100 orang lah. Kita tak ada bilang berapa orang ya. Selamatlah mereka. Yang lain tu tenggelam, termasuk anaknya dan juga isterinya tenggelam ya. Itu kisah Nabi Nuh. Hebat ke tak kisah tu? Saya menceritakan pun seronok rasanya. Tuan-tuan dengar tak tahu lah seronok kedaknya. Ya. Itu cerita Nabi Nuh. Bacalah ceritanya ya. Itu cerita Nabi Nuh. Boleh ceritakan situ ya. Begitu juga cerita Nabi-Nabi yang lain, Musa, dan tak sempat malam nak cerita semuanya ya. Kalau nak tahu apa buat? Apa buat? Bacalah bukunya banyak ya. Okey. Sebagaimana yang dijelaskan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, ada lagi ya. Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingat ketika kami ambil daripada para nabi perjanjian mereka, dan daripada kamu wahai Muhammad, dan daripada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam. Isa bin Maryam ya. Itu 5 tu. Ya, iaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam. 4 di situ ya. Lagi satu tambah Nabi Musa. Ya, Musa ada sini pun. Ada ya, 5 nabi tu. Yang pertama apa? Nuh ya. Yang kedua Ibrahim, yang ketiga Musa, yang keempat Isa bin Maryam. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Muhammad tak ada ya. Muhammad tak ada, situlah dia dalam ayat lain ya. Itu sebab ulama-ulama mengklasifikasikan 5 orang nabi ini sebagai ulul azmi, nabi yang banyak menerima ujian-ujian. Ya. Kemudian kita baca sikit lagi.
risalah, al-risalah yang dibawa oleh para rasul. Wajib kita beriman bahawa Allah telah mengutus beberapa orang rasul kepada makhluk. Kepada makhluk seperti memberi berita gembira dan berita ancaman. Berita gembira bagi orang yang beriman dan Muhammad Saleh, ancaman bagi orang yang kufur dan maksiat. Dalam Quran pun ada berita gembira dan berita ancaman. Ada ya, Quran pun ada. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, ya. Dan mereka-mereka yang beriman dan Muhammad Saleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Mereka di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Itu berita gembira. Itu namanya apa? Basyarun, berita gembira ataupun wabasyir, ya, berita gembira. Lagi ada berita ancaman, nazirun, iaitu ancaman. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina